berbeza. Okey, kita pergi pada topik yang berikutnya, subtopik dia iaitu ketumpatan optik kan. Okey. Kita ada ketumpatan biasa secara fizikal. Ketumpatan ialah jisim perisi padu, tapi ketumpatan optik ni satu nilai yang berlainan kan. Dia bukan merujuk pada ketumpatan yang kita bincangkan dalam bab daya dan tekanan. Okey kan. Okey, cuba tengok gambar ni kan. Tengok sini, ketumpatan optik. Okey, bahan lut sinar, iaitu kata lut sinar maksudnya cahaya dapat menembusi satu medium itu kan. Cikgu bahagikan kepada dua bahagian. Dua kan. Pertama itu ketumpatan optik rendah. Jadi kamu tahulah apa dia kekuatan optik rendah, itu udara dan vacuum kan. Dan juga ketumpatan optik tinggi. Jadi tulis sini kan. Udara dan vacuum. UV. U udara, V vacuum. Cikgu buat sini. UV kan. Kalau ketumpatan optik tinggi banyak. Lebih banyak pada ni. Dua ni sajalah biasanya kan. Dan ada banyak. Dan cikgu simpulkan di sini iaitu Kia. Kia, kaca, intan, air. Banyak lagi kan. Perspek. Macam-macam lagi lah. Tapi untuk memudahkan kamu ingat. Inilah kan. Kalau rendah, UV. Kalau tinggi, Kia ataupun yang lain benda tu. Okey, kita teruskan. Okey. Ketumpatan optik tadi kan. Ketumpatan optik tidak sama dengan ketumpatan yang dibelajar dalam bab daya dan tekanan. Kerana ketumpatan optik ni lain menunjukkan gangguan di dalam medium tersebut. Kalau ketumpatan yang kita belajar tu dia ada satu rumus. Itu ketumpatan simbolnya kita pakai rho kan. Rho jisim per isi padu kan. Jisim mass per volume. Kalau kamu tengok lah. Okey, misalnya. Okey. Kalau kamu tengok minyak. Ketumpatan minyak lebih rendah daripada air. Betul kan? Minyak lebih rendah daripada air. Biasanya ketumpatan minyak ni lebih kurang dalam 800 lah cikgu rasa kan. Kalau ketumpatan air ni 1000. Jadi kita tengok ketumpatan dia berbeza. Justru itu kita kata minyak lebih terapung di atas permukaan air. Boleh kan? Oleh itu minyak terapung di atas permukaan air kan. Kalau ikut dari segi konsep ketumpatan yang kita belajar dalam daya dan gerakan kan. Daya dan tekanan. Tak faham kan? Okey, ketumpatan optik minyak pula sebenarnya lebih tinggi daripada ketumpatan optik air. Kan? Jadi apa maksud ni? Jadi dalam minyak dia punya ketumpatan dia tinggi, maksudnya halaju dia semakin rendah berbanding dengan ketumpatan optik air. Maksudnya halaju di minyak lebih rendah daripada halaju di air. Halaju cahaya kan. Maksud juga halaju cahaya kan. Takut kamu tersilap. Kita sebut halaju cahaya kan. Okey. Itu maksud yang sebenarnya kan. Okey, cikgu teruskan Okey, ni gambar ni. Kamu tengok betul. Cari rumusan sikit lah. Okey, tengok ni. Sinar cahaya membengkok mendekati garis normal apabila cahaya merambat dari ketumpatan rendah kepada ketumpatan tinggi. Rendah dimasukkan ialah udara, tinggi dimasukkan oleh blok kaca. Jadi cahaya bergerak sini mendekati garis normal. Okey kan? Ini untuk ketumpatan rendah. Dan ini untuk ketumpatan tinggi. Apa beza kita nampak sini? Sini sudutnya lebih besar. Ketumpatan rendah sudut besar. Ketumpatan tinggi sudutnya lebih kecil. Okey. Ketumpatan tinggi ni ibarat macam orang gemuk lah. Senang kan? Kat sini dia tak larat nak berjalan. Tak larat nak jalan pergi ke sini. Jadi dia macam rapat sikit lah. Ketumpatan tinggi. Itu ibarat sajalah. Okey. Okey, hal ini kerana halaju cahaya berkurang. Kenapa jadi begitu? Sebab halaju cahaya berkurang. Dia kata halaju cahaya berkurang sebab dia berada dalam ketumpatan yang tinggi kan. Ketika cahaya merambat dari medium kurang ketumpatan ke medium yang lebih tumpat. Lebih tumpat, lebih gemuk lah. Ataupun halangan kan. Senang kita kata ini tempat cahaya bergerak dalam tempat yang lapang. Satu bilik yang lapang. Ini kita anggapkan cahaya bergerak dalam bilik yang penuh dengan meja kan. Bila bergerak dalam meja, ada meja kan, bilik darjah lah ada meja, jadi nak bergerak tu susah sikit.
Jadi dia bergerak, terpaksa bergerak perlahan. Itu ibarat dia ketumbatan tu kan. Okey kan. Okey. Jadi cikgu ada satu tips kat sini. Kalau kamu tengok ni. Kita ada satu tips. Apa tips dia? Iaitu kalau bergerak lebih ketumbatan kepada kurang ketumbatan, jauh. Menjauhi garis normal. Kalau kurang ketumbatan kepada lebih ketumbatan, dia akan dekat dengan garis normal. Macam mana nak ingat dia? Tips cikgu itu lebih kurang ja. Ja ni jauh. Lebih kurang je. Lebih kurang ja. Jadi lebih kurang ketumbatan. Daripada lebih ketumbatan kepada kurang ketumbatan, dia akan menjauhi garis normal. Lagi ingat, lebih kurang ja. Tu cara nak ingat lah. Okey kita share lah supaya kamu lebih mudah nak ingat. Ketumbatan rendah, UV. Ketumbatan tinggi, Kia. Itu kaedah nak ingat. Okey, cikgu teruskan. Slide yang berikutnya. Ada lagi Oleh itu, sudut biasan R lebih kecil daripada sudut 7I. Jadi, R ni lebih kecil, I ni lebih besar. Ingat, kalau ketumbatan dia tinggi, nilai sudut dia kecil. Kalau ketumbatan dia rendah, nilai sudutnya adalah besar. Itu idea yang kita ingat. Itu ibarat dia. Okey, cikgu teruskan. Okey, yang ni ni cikgu dah terangkan tadi. Apa yang terangkan? Kesimpulan dia. Kita buat satu kesimpulan. Ketumbatan optik rendah. Ketumbatan optik tinggi. Ini rumusan kita buat. Hal laju. Kalau ketumbatan optik rendah, dah tentu bilik yang lapang, tak ada gangguan, kerusi, meja, bilik darjah yang lapang, kamu boleh bergerak dengan lebih laju. Laju kamu seperti hal laju cahaya. Ibarat dia macam tu kan. Kalau ni pula, ketumbatan optik tinggi, bilik darjah yang dipenuhi dengan meja-meja, jadi terpaksalah kamu bergerak dengan hal laju yang rendah berbanding dengan hal laju cahaya. Jadi kamu rendahkan hal laju kamu. Laju pun boleh kita panggil. Biasanya laju laju cahaya, laju ni. Tapi kalau kamu tengok hal laju pun tak ada masalah Okey, sudut. Sudut pula. Sudut tadi kita bincang, untuk ketumbatan rendah, sudut dia mesti besar. Ingat walaupun dia rendah, besar. Sudut besar, ini sudut kecil. Boleh faham ketumbatan rendah, sudut dia besar. Ini sudut kecil. Terpaksa jalan Okey. Indeks biasan. Indeks biasan senang indeks biasan ni dia ikut dengan ketumbatan ataupun kita kata berkadar terus. Kalau ketumbatan rendah, indeks biasanya pun rendah ataupun kecil. Begitu juga ketumbatan optik tinggi, indeks biasanya adalah besar. Besar Contoh, tadi terang tadi, iaitu UV, itu udara dan vacuum. Dan ini pula kita akan bincang itu Kia. Kaca, intan, air ataupun dan banyak lagi benda yang lain tu Okey, cikgu harap kamu dapatlah maklumat di sini. Kalau ketumbatan tinggi, sudut besar. Kita kena ingat itu yang penting Okey, hal laju tinggi. Kan? Okey, tengok sini rendah, indeks biasa rendah ni sama. Nampak Kalau ni dia tak sama. Hal laju dengan sudut tak sama. Okey Okey, jom teruskan.